Hi everyone, kita akan start kita punya sesi kali ini untuk menghasilkan unjuran, untuk menghasilkan isometrik menggunakan unjuran axonometrik. So axonometrik macam saya bagi tahu dia ada 3. Kita ada isometrik, kita ada dimetrik dan juga trimetrik. So apa yang kita nak buat ataupun apa yang kita hasilkan adalah isometrik yang menggunakan sudut yang sama. So kita boleh tengoklah kat sini saya dah setkan bahawa sudut dia adalah 30 darjah dan 30 darjah. Tak ada masalah, boleh buat sudut lain 60 darjah ke 60 darjah, tapi yang paling selesa adalah 30 darjah dengan 30 darjah. Jadi boleh letakkan plan yang telah diberikan. Okey, plan awak ni adalah plan yang side-nya segi 4 sama. So make sure bahawa hujung plan awak ni adalah pada paksi yang betul. Jadi saya letakkan dia betul-betul, saya ingat macam inilah. So pandangannya adalah daripada sini boleh nampak dan juga daripada sini boleh nampak. So pakai plan yang menggunakan skala 1:100. Sebab apa? Sebab menggunakan kertas A3. Bila kertas A3 menggunakan skala 1:100, dia muat-muat lah, dia cantik muat di dalam kertas awak ni. Tapi kalau awak gunakan yang 150, awak perlu gunakan kertas yang saiznya lebih besar untuk awak tarik awak punya isometrik. So first kali bila dah letak plan awak ni, awak kena tarik lah. Kena tarik hujung sekali sudut ni untuk membentuk awak punya membentuk kawasan yang perlu awak lukis. So plan awak akan letak kat sini. Alright. Satu lagi, make sure awak lekatkan dengan masking tape supaya dia tidak bergerak-gerak dan dia akan menyebabkan awak buat garisan ataupun awak tarik garisan yang salah. Okey? Dia akan jadi macam ni lah. So di sini adalah end of awak punya kawasan, yang ni pun sama. So ini adalah skala kepada 1:100. So first kali bila kita nak tahu kita nak tarik tu, macam biasa kita akan tarik benda yang paling depan sekali lah. Ini adalah kotak pertama saya tarik, ini adalah daripada pokok duranta. Okey, kemudian saya akan tarik kepada pokok calathea kat sini. And then saya akan tarik calathea ni, dia akan jauh sikit, dia akan ada ni apa ni? Gazebo. So saya akan tarik gazebo ni. So gazebo, and then saya akan tarik juga hujung gazebo sebelah sini. Lepas tu kita ada pokok besar. Pokok besar ni dia punya batang pokok yang tengah ni kita akan tarik kat sini, tapi kena tahu bahawa di sini ada, dekat tengah ni ada planter box. Okey, planter box kat sini. Okey, then ini kita punya garisan yang last lah. Alright. Bila kita dah tarik ni, kita kena tarik yang sebelah sini pula. Tadi kita tarik pandangan yang dari tepi sini. So sekarang kita tarik daripada pandangan yang tepi sini. So kita tarik kita punya pokok duranta ni sampai mana? So sampai dekat sini. So ini duranta. Kemudian kita ada kita punya jalan. Lepas tu kita ada kita punya pokok palma. Pokok palma 1. And then kita ada pokok palma 2. Palma 2. Lepas tu tepi ni kita dah ada pokok apa? Pokok heliconia. Okey. Bila kita dah tarik macam ni, referring to the plan, so kita kena start lukis lah. Alright. Okey, kita lukis dulu pokok duranta kita. Kita tahu kat sini tepi dia macam ni. So dia akan jadi kotak yang begini. Bila 1:100, kita dah kena tahulah kita punya ketinggian untuk pokok duranta ni berapa. So kalau ini 1 meter, pokok ni adalah sederhana, maknanya dia lebih kurang 500 mm ataupun 0.5 1 cm. Okey, sampai kat sini kan, ini laluan. So kita kena tahulah ini adalah pokok duranta kita yang ketinggiannya 0.5 ataupun 0.3 kalau dia rendah lagi lah. Kita anggap pokok ni dah besar sikit, dia jadi 0.5. Okey, kita kena tahu bahawa dia akan nampaklah kat bawah ni. Dia akan nampak thickness ataupun ketebalan. So kita akan nampak dia ada sisi tepi sebelah sini dan juga ada sisi tepi sebelah sini. Tengoknya ada kecil sikit. Dia macam tu dia akan nampak. Alright, ini adalah jalan. So jalan ni akan nampak juga dia tinggi sedikit. Okey.
Okey. Kemudian ini adalah pokok palma ni. Pokok palma ni dia ke dalam sedikit. Kalau kita tengok dia punya ni 1 meter daripada kita punya ni. Okey, yang ini kena tahu juga 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tinggi dia adalah sehingga 5 meter. Okey, pokok kita susah nak nampak dia punya 3D dia. Tapi boleh buat, jangan risau. Itu grafik lah. Dan kita ada pokok heliconia. So heliconia ni dia sampai mana? Kita kena tahulah ni. 1 lebih kurang 1, 2, 2.5 ke sini. So 1 saya 1, 2, 3 sini sampai sini. Okey, asas dia sebenarnya kita kena tahu bahawa kotak dia sampai mana. Jadi kita buatlah pokok heliconia kat sini. Ada bawahnya ada heliconia. Buatlah kerana asas dulu. Nanti kita akan refinekan lah menggunakan pen. Alright. Ini adalah luar. Ini adalah kawasan untuk pokok palma dan juga pokok heliconia. Okey, clear yang depan ni dua ni Kemudian kita ada calathea dan kita juga ada apa ni? Ada apa? Ada gazebo. Okey, bila ada gazebo, kita make sure kita check balik betul tak kita punya garisan-garisan ni. Takut tersalah kan, nanti tersalah tarik tak dapat pula kita punya gazebo ikut ukuran yang betul. Okey. Okey, ini adalah gazebo. Macam saya cakap tadi, kita kena tahu yang ni saya leave it blank dulu untuk kita punya calathea. Saya buat gazebo dulu sebab saya nak tengok tinggi dia. Nanti takut macam tadi saya terbuat pokok calathea tu dia dah jadi terlalu matured, jadi besar. Okey. Kita punya gazebo tinggi adalah tadi berapa? 4 meter. 1, 2, 3, 4. So kita dah dapat. So every time kita nak buat kita punya garisan ni, refer kepada yang 30, 1, 2, 3, 4. Okey, 30 degree ni. So make sure dia samalah 30 degree. Sebab tu kena ada adjustable set square yang memang dah setkan siap-siap. Okey, untuk yang sebelah sini pun sama, kena ikut yang 30 degree yang sebelah sini. So baru kita akan dapat kotak untuk apa? Untuk kita punya bumbung gazebo tadi. Alright. Okey. 30. Okey, saya dah dapat petak ni. Dan kena tahu, macam saya cakap tadi, ini adalah hujung bumbung. So, kita kena dapatkan dia punya tengah. Kena tarik 250. Macam tu ke? 50. And then, baru kita akan sambung untuk dapatkan dia punya apa? Dia punya bumbung. Okey. Ini adalah hujung gazebo. Bukan tiang dia. So, kena tahu bahawa tiang dia adalah perlu apa? Perlu di dalam sedikit. So, perlukan pembaris. Jangan lupa pakai pembaris. Okay, saya buat lakaran macam mana untuk dapatkan ataupun teknik dia macam mana untuk awak dapatkan. Untuk awak dapatkan dia punya gambaran asas lah macam mana awak nak berdirikan dia punya isometrik. So, bila awak dah dapat gazebo ni, barulah awak buat awak punya pokok calathea. So, jangan risau sangat. Okey, tiang tu tak akan nampak nanti. Dia akan nampak pokok calathea kat sini. Tapi awak kena tahulah bumbung dia sampai takat mana. Okey, so ada pokok calathea kat sini. Dan kena refer balik. Jangan lupa refer balik plan awak tu. Ada 2-3 orang yang berada di hadapan. Sini ada orang kat sini. Ada orang, so tak nampak lah.
Kalau ikut yang ditarik ni, orang tak nampak. Okay, tak apa. And then kita ada planter box. Planter box ni jarak dia lebih kurang 1 meter. So, kena pakai awak punya baris skala dan juga awak punya pembaris yang ada untuk tahu bahawa jarak dari tepi ni ke sini untuk planter box tersebut adalah 1 meter. Dan dia punya besar sehingga kena ingat awak kena refer to 30 degree ni. So ini lebih kurang awak punya planter box. Okey, planter box. Okey, planter box. And then ada pokok kat tengah ni, pokok besar. Okey. Pokok ni tadi memang dia lebih tinggi daripada gazebo. So dia akan nampaklah pokok ni macam ni. Okey. Boleh tak setakat ni? Boleh kan? So yang lain sama, kena tarik. Kena tarik dan kena buat dulu kotak untuk kotak dia punya kotak keseluruhan yang ikutlah ni dia punya degree ni. So kalau kata tadi dah tanda, dia akan macam tu. So nanti kat tepi ni kena tarik untuk nampak apa. Okey, kita akan nampak dia punya water feature sampai kat hujung ni. Oops. Sampai sini adalah water feature. So water feature dia macam ni lah lebih kurang. Jangan lupa bahawa dia punya garisan kena selalu refer kepada degree yang telah kita bina. Macam tu lah. And then saya ingat pula. Okay, pembaris pun saya ingat. Okay. Ini adalah untuk kotak apa ni? Kotak yang ni. Kotak yang ni yang ada water feature. So bila saya tunjuk tadi, so dalam ni ada 3 urn besar. Buatlah. Ada urn. So sini ada water feature. And then ada thickness kat sini kena buat tebal dia berapa. Kat tepi ni ada apa? Ada pokok heliconia lagi. Kena buat pokok heliconia. Kena tahu karakter pokok supaya apa yang kita lukis tu adalah sama dengan pokok yang sepatutnya ada di situ. Kat depan ni sepatutnya ada orang. Tak nampak. Saya buat jugalah. Okey. Kuranglah macam pokok bunga tapi okey je. Dan jangan lupa yang melengkung-lengkung tu juga kita kena perlu tarik. Kita kena tahu dia dekat mana. Okey. Kita tarik dia di sini. Untuk lengkungan pertama. So kita dah tahu dah. Okey. Lengkungan. So, kena tahulah jalan ni lengkung dia sampai mana. Alright. Alright. Okey. Lebih kurang contoh macam mana nak menghasilkan axonometric. So nampak 30-30 dan ini kita bangunkan dia menjadi 3D ataupun 3 dimensi. Kita nampak bahawa kita punya gazebo ada tiang, kita boleh masuk kat dalam. So dia nampak dari pelbagai sudut. Okey, kita punya plan kita nampak atas saja. Yang ni plan, yang ini kita punya axonometric. So boleh lukis awan lah. Kalau rasa nak lukis awan, kita boleh lukis awan. And then ada burung terbang. Okey, tak masalah. Ini adalah grafik saja. So kita boleh tengok macam tu. Clear tak? Okey, bila dah clear, kena label lah. Ini pokok apa? Katalah ini Odithia. Odithia bifurcata. Supaya kita punya lukisan ini lebih apa? Lebih berkomunikasi kepada yang lainnya. Ini adalah heliconia. So kena labelkan. And then ini pun heliconia. So label dalam keadaan yang tersusun dan boleh dibaca.
Okey. Itu saja untuk cara menghasilkan isometrik. Terima kasih.